Okay, we are back dengan another examples. Okay, so hopefully you have had enough break, okay, to refresh your mind, refresh your thinking, refresh your thoughts. Okay, so kita move kepada program 6.3. So program 6.3 ni ada dekat page 41 dalam awak punya buku kecil tu. Okay, so siapa yang ada buku kecil tu boleh at the same time refer to the small book lah. Okay, assembly book tu. Alright. Okay, so kita ada dekat sini ada 3 instruction. So kita ada move move AL 35, move BL 200, add AL dan BL. Okay, so Mak nak ingatkan lagi sekali, whatever nilai yang awak akan tulis dekat dalam AX register dan BX register ialah nilai di dalam hexadecimal. Okey. Tetapi soalan boleh trick awak dengan memberikan dengan memberikan values dalam decimal. So kalau awak tengok dekat sini, move AL 35 belakang dia tidak ada huruf H, bermaksud 35 ni dalam decimal. Okey, so awak tekanlah kalkulator awak. Mana kalkulator kita? Okey, tekan kalkulator kita dalam decimal. 35 dalam decimal, hexa kita ialah 23. Okey, so kita pun letaklah sini 23 sebab kita nak simpan dia dekat dalam AL. Okey, kita nak simpan dia dekat dalam AL register. So dekat AL ni je lah yang kita letak 23. AH ni tak terlibat, so kita letak 00. So dapatlah 0023. Okey. The next one, okey, macam yang mak bagi tahu tadi, sebab dia move tau. So kalau dia tanyalah whatever flag dekat sini, sign flag ke, carry flag ke, overflow flag ke, zero flag ke, parity flag ke, jawapannya ialah semuanya kosong. Okay. The next one, kita ada move nak masuk dalam BL 200. Again, 200 ialah nilai dalam decimal because of kita tidak ada huruf H dekat belakang 200. Jadi, awak tekan kalkulator lagi. Okey. So, 200 dalam decimal. Decimal. 200 dalam decimal. Hexanya ialah C8. Okey. So, masuklah C8 tu dekat BL. Okey. So, masuklah C8 dekat BL. BH tu ialah 00 sebab tak terlibat. Okay, so again, kalau dekat sini dia tanya soalan SF apa, CF apa, OF apa, ZF apa, PF apa, AF apa. So jawapannya ialah semuanya kosong because of move instruction tidak affect the values of the flag. Okay. Alright, now the challenge begin. So, kita nak menambah AL dan juga BL. Bermaksud sekarang ni, ini ialah instruction 8 bit sebab AL ialah 8 bit, BL pun 8 bit. Okay, so 23 dengan C8 kita buat dekat yang slide sebelah. 23 kita nak tambah dengan C8. Betul tak? 23 C8. Okay. Alright. So bila kita nak buat operation, okay, dan kita nak menentukan dia punya flag, so kita kena buat operation dalam binary. Jadi 1 digit dalam hexadecimal bersamaan dengan 4 digit dalam binary. So 2 ni awak dapat 0010. Ini ialah 2. Okay. Lepas tu 3 0011. Ini ialah 3. Alright. Nak tambah dengan C. C ialah ABC. 10, 11, 12. 12 dalam decimal. So 8 tambah 4, 12. 0 dan
kosong. Sini ialah C. Lepas tu 8. 1, 0, 0, 0. Sini ialah 8. Okay. Kita buatlah dia punya, apa orang kata, hasil tambah. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Jadi 1, 1, 1, 0 ialah E. 1, 0, 1, 1. 8, 9, 10, 11. 11 ialah B. Okey. Jadi EB ni awak simpan dekat mana? EB tu kita simpan dalam destination. Destination kita ialah AL. Simpanlah dekat sini EB. AH dia nak letak apa? AH letaklah 00 sebab tidak terlibat. Lepas tu BX ni apa values dalam? Oh, mak salah. Ni bukan AX, ni BX Sorry, mak baru perasan. Okey. So BX ni ialah masih kekal lah BX tu 00 C8 sebab kita tidak override the values dekat source. Kita hanya override the values dalam destination sahaja dan destination kita ialah AL register. So kita punya nilai dalam AL bukan lagi 23, kita dah override dia menjadi hasil tambah which is EB. Tapi yang BX register ni maintain. Okay. Now kita nak tentukan dia punya flag. Okay. So yang pertama kita nak tengok dia punya sign flag. Sign flag kita tengok bit yang ke berapa? Dekat jawapan tu kita tengok bit yang ke 7. So ini ialah bit awak yang ke 7. Bit yang ke 7 nombor berapa? Bit yang ke 7 nombor 1. Bermaksud awak punya sign flag pun akan on. Macam tu. Okey. Zero flag. Adakah hasil tambah awak resultnya semuanya kosong? Bukan kan? So bila bukan semuanya kosong, zero flag awak akan jadi kosong. Lepas tu apa tadi? Carry flag. Okey, carry flag. Alright. So ada tak, ni bit 7 kan? Ni bit 7. Okey. Ada tak carry daripada bit 7 nak pergi kepada bit 8? Tak ada kan? So apabila tak ada, carry flag awak akan jadi kosong. Alright. Okey. Lepas tu overflow flag. Kita tahu apabila dia ialah 8 bit, range kita ialah 255, antara 0 sampai 255. Kita dapat jawapan kita ialah EB. Dan when you tekan your calculator, okay, bila awak tekan awak punya calculator, EB ni dalam desimalnya ialah 235. Jadi 235 ni dia masih lagi di dalam range. So apabila dia di dalam range, overflow flag awak ialah kosong. Okey. Lepas tu parity flag. Awak kira bilangan 1 yang berada di dalam jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana 6 tu ialah even numbers. Even numbers akan menyebabkan parity flag menjadi 1. Okey. Dan last sekali ialah auxiliary flag, anak kepada carry flag. Okey. So kalau ayah dia tadi kita tengok ada tak carry daripada bit 7 nak pergi bit 8. So yang anak dia kita tengok ada tak carry daripada bit 3 nak pergi pada bit 4. Ada ke? Tak ada kan? So bila tak ada, auxiliary flag menjadi kosong. Dan kita nampak dekat sini, in most cases, nilai auxiliary flag akan follow nilai dalam carry flag. Okay, macam tu.
Kalau misal kata rasa macam ragu-ragu kan, mak ni betul ke? Kita tracing macam ni kan? So awak boleh pergi dekat awak punya IMU. Mana mak punya IMU? Okey, kita pergi dekat IMU ni kan? Okey, so kali ni mak dah besarkan sikit font dekat IMU ni. Alright. So katalah kita masukkan move AL 35 tadi kan? Okey. Lepas tu kita move lagi masuk dalam BL 200. And then kita nak add AL dengan BL. Okay. So bila awak emulate. Okay. So bila kita emulate. Kita tengok kita buat single step. So mula-mula move AL 35 kan. Okay. Kita letak single step. Nampak tak? Dia jadi nilai dalam AX ialah 0023. Sama kan kita dapat dekat sini? Sorry. Salah. Kita dapat dekat sini 0023. Dan bila awak klik pada flex ni, awak akan nampak semuanya kosong lagi. Carry flag kosong, zero flag kosong, sign flag kosong, overflow flag kosong, parity flag kosong, auxiliary flag pun kosong. Sebab macam mak kata dia ialah move instruction. Move instruction tidak affect the values of the flags lah, the status flags. Okay. Lepas tu kita pergi pula another single step. So dia akan masuk dalam BX00C8. So kita tengoklah. Kita tengok, okey, sama kan? Kita dapat 00C8. Okey. And then kita pergi lagi dekat kita punya emulate, IMU. Single step lagi dia dah buat dia punya operasi tambah. So bila dia buat operasi tambah, kita dapat EB tadi kan? So dia akan override nilai AX tu. Jadi 00 EB. Dan kalau awak tengok, nilai BX awak kekal 00C8. Okay. So samalah yang kita dapat dekat sini. Nilai AX kita 00 EB dan nilai BX kita maintain C8. Dan bila kita tengok dekat sini kita punya flag. Okay. Kita klik dekat sini kita punya flag. Yang satu hanya sign flag dan juga parity flag. Yang lain semua kosong Carry flag kosong, zero flag kosong, overflow flag kosong dan auxiliary flag pun kosong. Sign flag dengan parity flag sahaja yang satu. So kita tengok. Mana? Okay. So kita dapat pun samalah. Hanya sign flag dan juga parity flag sahaja yang satu. Yang lain semua 0000. So jawapan kita, apa yang kita trace sama dengan apa yang EMU trace juga, EMU trace juga. Alright? Okay. Okay, anda sukakan cabaran kan? Rasa kita punya soalan tracing tadi macam okey lah mak kan? Tak adalah susah sangat. Okay. Katalah, alright. So sekarang ni dia ada perbezaan sikit in terms of dia punya question. Kali ni awak diberi satu arithmetic expression. Okay. Dan awak dikehendaki untuk menulis the assembly language. Senang je yang. Total sama dengan 23 tambah 76. Okay. Alright. So mak ajar kamu First, awak tengok dekat sini ada satu variable. Variabelnya ialah total. Okay. So, variable ini sama maksud dengan memory. Kalau dalam assembly language. Dan kita ada dua nilai, 23 dan juga 76. Awak nampak ada tak huruf H dekat belakang 23? Tak ada. Jadi, 23 ialah dalam decimal. 76 also di dalam decimal. Okey. Bila awak buat hasil tambah awak di dalam decimal,
23 dalam desimal, awak tambah dengan 76 dalam desimal, awak dapat 99 dalam desimal, betul? Okey. So apabila dia ialah 99 dalam desimal, perasan tak dia berada di dalam range. Dia berada di dalam range 8 bit. So apabila hasil tambah awak berada di dalam range 8 bit, total ni awak boleh define dia sebagai dB. So ada ruang tak? Okey. So kita buat dekat sini total dB. Okey. Semasa awak declare total ni, awak belum lagi melakukan sebarang aktiviti penambahan. Kita boleh letak dia tanda soal. Maksudnya whatever nilai ataupun result yang kita nak masukkan dekat dalam memori total ni, kita belum tahu lagi. Ataupun awak nak letak dia kosong-kosong dalam hexa pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. The next one ialah nombor 23 dan nombor 76 ni awak kena masukkan di dalam register. Because you kena faham dalam assembly language, all the operations merupakan operation di dalam register. Jadi awak kena masukkan dalam register. Katalah awak nak guna, kita move masuk dalam AL, nilainya 23. Bermaksud nilai 23 dalam desimal ni kita akan masukkan dia dekat dalam AL register. Okey. Lepas tu awak move pula nombor yang kedua, 76. Okey. Awak letak dia dalam BL 76. Okey. So bila dah move, maksudnya awak dah masukkan values tu ke dalam register. Ni awak masukkan dekat dalam register. Masukkan dalam register AL, masukkan dalam register BL. Baru awak boleh tambah. Add AL, BL. Okey. So bila dah tambah, hasil tambah ni dia akan simpan dekat dalam AX kan? Ataupun dia akan simpan dalam AL kan? Okey. Dan bila dah dapat hasil tambah tu, awak kena faham tahu hasil tambah awak tu dia simpan dalam AL. Dia tak simpan dalam total. Sedangkan kalau ikut kepada arithmetic expression, hasil tambah awak kena simpan dekat dalam total. Alright. So last sekali awak akan move masuk dalam total AL. So awak tengok AL awak 8 bit kan? Total awak ni pun 8 bit sebab awak define dia sebagai dB. Okay. So ini ialah ada 4 je yang. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. So 5 instruction ni awak akan tulis untuk mendapatkan arithmetic expression total equals 23 tambah 76. So lain sikit lah cara dia dengan cara C++ awak kan. Kalau semestinya awak belajar Java, so lain sikit lah dengan cara Java. Macam tu. Okey. Ataupun awak boleh juga macam ni. Okey, total tu masih lagi sama. Total dB. Lepas tu awak akan move masuk dalam AL 23 ataupun awak nak terus add dekat sini. Add AL tu dengan 76 pun boleh juga. Maksudnya awak tak guna BL, awak terus guna add AL 76 pun boleh juga, tak ada masalah. Maksud masih sama, means 23 ni awak dah masuk dekat dalam AL, dah simpan dalam AL. Dan awak nak menambah nilai dalam AL which is 23 tu, awak nak tambah dengan 76. Hasil tambah simpan dekat AL. Barulah awak akan move masuk dalam total AL pun boleh juga. Cara yang sebelah kiri boleh, cara yang sebelah kanan pun boleh. Kalau cara sebelah kanan ni dia ringkas sikit lah. Kalau cara sebelah kiri ada 5 line, dia ada 4 line sahaja. Macam tu. Okey.
Alright. Okay, so ini pun another, apa orang kata? Another example lah. Okay, another example. So, dia minta CF dengan OF sahaja. Okay, kalau awak nampak dekat sini. Okay, dia hanya minta CF dan juga OF sahaja. So, given the assembly instructions below, trace and show the contents of all the register. Diminta AX, BX, CF dan juga OF. Okay. Jadinya, alamak. Okay. So, kita akan move masuk dalam AX 2137. Okay. Move masuk dalam AX 2137. Perasan tak 2137 belakang dia tidak ada huruf H. Jadi 2137 ni ialah decimal. Awak convertkan dia. Mana kalkulator? Okey, awak convertkan dia. Decimal 2137. Okey, heksanya ialah 859. So nilai dalam AX ialah nilai dalam AX ialah 0859 sebab kita kena ada 859. Okey, betul lah. Okey, sebab kita kena ada 4 digit kan, 4 digit. Lepas tu dia tanya kan nilai dalam BX. So nilai dalam BX 0000 lah sebab kita tak ada masukkan apa-apa nilai lagi kan. Okey, lepas tu tadi dia tanya apa? CF dengan OF. Jadi because of dia ialah move instruction, CF kita ialah kosong, OF kita pun kosong. Dia tidak ada terlibat apa-apa pun lagi dengan flex. Okey. Lepas tu kita move BX 4E57. Move BX 4E57. Okey. 4E57. Okey, perasan tak? Ada huruf H dekat belakang 4E57. So, bila dia tanya apa nilai dalam AX, AX kita kekal 0859. Okey. BX kita dah bukan lagi 0000 lah. BX kita dah menjadi 4E57. Carry flag kita kosong, overflow flag kita pun kosong sebab dia ialah instruction move. Okey. Lepas tu dia nak menambah nilai AH dengan CA. Okey, dia nak tambah AH dengan CA. AH kita ialah 08. Okey, ni 8 bit. Dengan CA. CA pun 8 bit. Macam mana kita tahu dia 8 bit? Sebab dia hanya ada 2 digit sahaja di dalam hexadecimal. Okey. Jadi 08 ni tadi kan? 08 tambah dengan CA. Kita nak tambah 08 tambah dengan CA. So, kita buatlah 0000. Ini ialah 0 dan 8. 1000. Sini ialah 8. Nak tambah dengan C, A, B, C. 10, 11, 12. C ialah 12. Jadi, 1100. Sini ialah C. A ialah 10, 1010. Alright. 0 tambah 00, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 00, 1 tambah 1, 0. Carry 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Okey. Jadi, kita dapatlah jawapan kita 8, 9, 10, 11, 12, 13 D dan kita dapat dekat sini ialah alamak keep kejap ya. Okey, kita ni balik projek balik.
Penat juga dah mak punya laptop ni. Okey. So dekat sini kita dapat 2. Okey. So kita dapat D2 kan? Okey. Kalau awak tekan kalkulator pun 08. Okey, ni dalam heksa kan? Okey. 08 tambah dengan CA. So kita akan dapat D2. Samalah yang kita dapat D2. Dan D2 ni kita simpan dekat mana? Kita simpan dekat AH. Jadi dalam kita punya AX, okey, ada AH dengan AL kan? So yang kita dapat tadi D2 kita simpanlah dalam AH. D2. AL kita apa? AL ambil balik 5, 9. Okey, BX kita tak ada kaitan. Okey, BX kita tak ada kaitan. Carry flag kita. Carry flag kita ada tak carry daripada bit 7 pergi kepada bit 8? Tak ada kan? So kita punya carry flag ialah kosong. Overflow flag. D2 kalau kita tengok D2 bersamaan dengan 210 dalam desimal. So 210 ialah dalam range. So bila dia dalam range, awak punya overflow ialah kosong. Okey. Cumanya kalau misal kata dia tanya nilai untuk auxiliary flag akan jadi 1 sebab ada carry daripada bit 3 nak pergi kepada bit 4. So auxiliary flag dia ialah 1. Ni kalau dia tanyalah. Kalau dia tak tanya tak payahlah jawab. Okey. Dan last sekali dia nak exchange AL dengan BH. Exchange AL dengan BH. Betul Okey. So AL kita ialah 59. BH kita ialah 4E. Dia nak bertukar. Okey. So bila dia bertukar, AX kita akan jadi D2 kekal. Ambillah 4E. BX kita jadi apa? Ambil 59. 57 kekal. Okey. Carry flag dengan overflow flag dia pula, okey. Masa dekat add, carry flag kosong, overflow flag kosong kan? Jadi kena faham exchange ni dia tidak ada efek terhadap status flag. Jadi apabila carry flag ni kosong, semasa add ni dia akan kekalkan kepada kosong. Masa add tu overflow flag kosong, jadi dia akan kekalkan menjadi kosong. Macam tu. Maksudnya sebab dia tidak ada efek terhadap status flag. So bila dia tak ada efek terhadap status flag, bermaksud dia tak ada kaitan lah. Dia tak akan mengubah status flag tu tau. Okey. Perasan tak? Tadi kita punya dekat sini kita dapat auxiliary flag kita 1 kan? Okey, kita dapat auxiliary flag kita 1. Okey. Then awak cakap, mak, tadi kan mak kata kalau masa dekat move dengan exchange ni dia tak ada kesan terhadap status flag. Jadi kalau saya letak dekat sini auxiliary flag saya kosong, betul ke salah? Salah ya yang auxiliary flag dekat sini 1. Kenapa 1? Awak kena faham tau. Move dengan move dengan exchange dia tidak ada efek terhadap status flag dan dia tidak ada kuasa untuk nak mengubah status flag. So kalau kita nampak, mungkin awak yang query flag dengan overflow flag ni awak tak nampak sangat. Okey, tapi bila auxiliary flag, kita dapat auxiliary flag kita ialah 1 tau masa add ni. Macam mana kita dapat 1? Because of ada carry daripada bit 3 kepada bit 4. Betul tak? Okay. Bila pergi dekat exchange, auxiliary flag awak kekal 1. Awak jangan ubah dia kepada kosong.
Okay. Sebab awak kena faham, exchange ni dia tidak ada kesan. So kalau sebelumnya auxiliary flag tu 1, dia akan membawa juga nombor nilai 1 tu ke dalam instruction dia. Sebab dia tak ada kesan. Dia tak boleh nak ubah jadi kosong. Okay, kena faham dekat situ. So kalau misal kata awak dapat dekat sini auxiliary flag awak 1, then kekalkan dia sebagai 1. Jangan tukar dia kepada kosong. Okay, kalau macam ni pun carry flag ialah kosong. Kekalkan dia kepada kosong. Jangan tukar dia. Overflow flag kosong. Kekalkan dia kepada kosong. Macam tu. Okay. Alright. Apa tak cukup exercise. Okay, ni ada lagi. Ada lagi exercise yang ni lah. Alright. Tapi Mak rasa insya-Allah kita akan cover jawapan dia di dalam next video. Bermaksud bermaksud sebelum kita proceed dengan yang penambahan 16 bit, kita tengok dulu dia punya jawapan. Ataupun macam ni lah, awak buat dulu. Dan masa next video tu kita tengok jawapan kita sama ke tak. Kalau sama, maksudnya otak kamu dah sama macam otak Mak. Dekan belaka insya-Allah. Okay. So untuk video yang ini kita berhenti di sini, and I am hoping kalau bukan 100% pun mungkin dalam 70%, 80% awak boleh faham the concept of addition dalam 8 bit. Okay. And then from time to time awak boleh tanya dengan Mak soalan-soalan lah. Okay. Jadi all the best to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.